cantik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kita. Tadi kau nak buat wide. Tapi tak dapat pula. Zoom ni kena straight lah rupanya. Cuba kongsilah sikit pengalaman raya tahun ni macam mana? Raya tahun ni? Tahun ni macam malapetaka. Taklah. Kita raya dia kurang je. Semua ni orang cakap, orang kata apa, raya tu biasa je lah kan. Sebab kita lebih pada orang kata yang kita risaukan tengah COVID ni kan. So samalah macam rakyat-rakyat yang marahan yang lain. Kita beraya lebih kurang sederhana. Lepas tu kerja je tak ada kan. Bezanya dulu sebelum raya ada kerja, ada apa kan. Puasa ada job semua. Sekarang ni banyak bergambar lah kat rumah. Macam mana bang? Last kali show of course lah masa tu lah, masa sebelum PKP lah ya. Masa PKP lah. Ada sebelum PKP. Sebelum PKP ada kerja. Lepas tu dah ada job yang dah confirm dah. Lepas tu bila PKP kena je habis bungkus. Konsert lah, show TV lah apa, TV program. Semua memang run up lah. So kita tak ada apa-apa lah. So melepak lah. Sebaiklah ada kerja kecil-kecil sikit lah bang kat rumah. Kebetulan kan kita ada apa kata barang-barang studio ni sikit-sikit. So boleh lah buat kerja dari rumah kan. Walaupun sebenarnya saya prefer buat kat luar. Studio ni sebenarnya sedapnya buat kat luar kan, bukan kat rumah. Rumah ni kata yang nak cepat, yang dah terdesak tu boleh lah. Dapatkan vibe. Edit tu studio juga yang terbaik. Memang studio yang kan. sebenar. Bukan home studio, bukan studio biasa. Studio yang sebenar. Beza tu. Sangat. Kan? Itu hari ada stay at home punya lagu korang. Siapa buat tu? Macam mana ceritanya tu? Keluar kat news saya bang PKP ni ada 2-3 lagu saya buat stay at home yang macam tu. Yang mula Okay. Banyak aku punya. Yang ada video banyak jugalah buat dalam PKP ni. Tapi yang stay at home tu ada ada 2 lagu yang betul-betul yang saya, satu tu saya buat sendiri, yang lagi tu saya collaboration. 2 ke 3 collaboration, yang lain tu ada 2-3 lagu lagi saya buat sendiri lah. Tapi yang kecoh yang masa yang buat stay at home yang keluar gambar saya 5 orang tu. Belum saya buat. Yang tu lah. Ke yang mana abang nak cakap yang mana? Okay, saya tengok dia dekat news je. Saya tengok dia dekat news, lepas tu saya nampak dia saya keluar 2. Ya. Ada 2 yang keluar kat dia lah. Alamak. 5 kejap lah tak boleh keluar rumah lah. Biasa dia belakang je kan. Kali keluar kat TV, berita ambil kau. Itulah tu. Kecoh ngampung, tak adalah. Itulah tu. Yang tu saya buat, yang apa? Yang pertama tu saya buat lagu tu, mula-mula PKP keluar, buat sendiri. Tak nak buat apa, lepas tu fikir belum, saya rasa dah ada orang ada dekat orang viral lagu Stay at Home ni, tapi saya cuma cari konten yang lain lah. Saya cuma cari apa yang aku boleh buat selain daripada diorang buat ni kan. Diorang ni kadang-kadang buat ada benda yang masing-masing punya cara lah. So saya fikir dengan kerja saya ni sebagai penyanyi, penyanyi latar, so banyak buat harmoni, banyak buat apa kan. So kita fikir yang terbaik saya buat barang saya lah. Barang saya yang saya keluarkan itulah, dengan harmoni, dengan lagu baru lah. Saya tak buat cover lagu orang, saya buat lagu baru. So tiba-tiba meletup pula lagu tu kan. Tak tahu lah orang viral-viral kan je kan. Alhamdulillah lah. So dia sebenarnya sekadar orang cakap apa, suka-suka je pun kan. Tak ada duit pun. Kepuasan. Kalau yang kedua tu saya collaboration. Kalau banyak buat mungkin akan datang hasil kewangan dia tu daripada royalty. Itu bonus lah bang. Kalau ada alhamdulillah kan. Sebab kita ni orang-orang seni kadang-kadang buat benda biasalah. Kita tak harapkan apa. Betul. Kadang-kadang kita buat atas kerja, lepas tu kita minat, kita puas. Kita kadang-kadang contohlah orang tanya harga kau berapa kita bagi tahu harga, orang memang mahal lah apa benda kan. Tapi bila kita sendiri buat, kadang-kadang tak ada harga pun ikhlas untuk orang kata apa macam mana cakap buat dengan hati yang ikhlas, yang seronok, nak tolong orang ke apa benda ke, dia kadang sama je hasil dia dengan bayaran yang patutnya kita dapat. Betul, faham?
Macam tak bagi kita buat out of minat passion tu kan. Minat. Sebab benda ni kata seni ni bukannya boleh jual beli kan. Betul. Kadang skill ni semua, kemahiran ni dia dah bagi kat kita. Anugerah. Kita sama masa kita dah anugerah tu kita nak share kat orang. Betul. Kadang-kadang kata bayar pun kita ambil, tak bayar pun kita seronok nak buat. Tapi lebihnya sekarang ni kita kerja kan. Saya dah bidang saya ni dah saya dah jadikan dia profession saya. Nak cara anak bini kan, makan minum semua ni dah kerja. So tak ada buat apa. Kalau kerja kau kena bayar lah. Betul. Kalau tak bayar macam kita nak pusing kan. Betul. Itu je lah beza dia. Career je lah. 20 tahun bang saya buat benda ni. Sebagai penyanyi latar. Tak ada kerja lain. Penyanyi latar. Cikgu, anak tanya pemain, bapak awak kerja apa? Mak awak kerja apa? Mak saya penyanyi latar. Bapak penyanyi latar. Bayangkan bang. Punya tak dahsyat lah benda tu kan. Paling cool. Alhamdulillah dia jadi profession lah. Mula-mula saya gelak juga. Bapak aku penyanyi latar. Mak aku penyanyi latar. Tapi itulah jalan yang saya pilih. Dah ditentukan pun. Ditentukan. So kita pun cubalah apa yang terbaik yang kita boleh buat dalam bidang ni. So far alhamdulillah bang. Ya. Saya boleh rumuskan apa tau. Kalau orang bagi awak bayaran ataupun orang minta tolong, Jad, tolong buatlah untuk amal. Kerana minat ni awak akan bagi sama level je, terbaik. Betul. Nothing less. Sumbang sikit pun tak mau. Betul. Terbaik. Kau bayar atau tak bayar takkan ada sumbang. Kan? Sebab itu hasil karya kita. So katakanlah kita dibayar sekian harga. Dia kata Izzat bajet ada sekian ni. Cerita pasal harga lah pula ni. Okay, harga sekian macam ni kan. Tapi kau punya harga mahal sangat lah. Dia cakap tak apa, kita boleh tolong bagi ikut harga yang kau nak. Tapi sebabkan kita punya kerja tu dah macam tu, kita takkan bagi kurang walaupun harga dia murah. Kita tetap bagi yang bukan saya je, semua orang yang berkecimpung dalam bidang ni secara profesional, dia akan bagi yang terbaik. Walaupun dibayar harga tu memang tak masuk akal ataupun once kita terima job tu, kita dah deal dah, close deal tu, aku terima, tak apa, aku tolong kau. Kan, jangan risau. Kita akan buat sama juga macam yang dibayar penuh, yang patutnya barang dia besar. Betul. Memang tak ada beza. Kita tak akan menipu benda tu. Sebab hasil dia, endless orang akan tengok, takkan hasil kau macam ni? Takkan kita cakap, aku dapat murah lah, aku bayar murah, aku bagilah 2 part je, 1 part je. Tak boleh lah kan. Kita buat tetap yang terbaik untuk klien, untuk producer, untuk pengarah muzik. Benda tu, saya cakap tu, kadang-kadang orang tak faham. Untuk orang nampak dia punya harga tu, orang kena tengok kepada jumlah masa yang kita spend tu kan. Katalah untuk buat perkara ni, sepatutnya memerlukan 8 jam. 8 jam. Jadi kalau 8 jam tu kau bayangkanlah berapa harga studio, berapa harga ni, berapa harga kita sepatutnya per hour. Jadi kalau kau bayar 1,000 pun, kita 8 jam juga. Kalau kau bayar percuma pun, untuk amal jariah pun 8 jam juga. Kalau kau bayar 20,000 pun, 8 jam tu mesti. Tapi sebab kita ada duit ekstra, kita akan tambah lagi 8 jam ke atau 16 jam ke untuk bagi lagi baik lagi daripada yang terbaik. Jadi bila orang boleh faham konteks masa tu, baru orang boleh value kita punya masa. Betul. Kadang-kadang bang, kita macam saya, kadang-kadang saya banyak terlibat belakang tabir buat arrangement muzik, arrangement vokal kan. Kadang-kadang orang tahu benda tu dah siap je. Orang tak nampak yang effort tu, yang apa yang kita buat sebelum persembahan tu atau sebelum rakaman tu. So kita ni berempas-pulas, perah dulu. Saya sendiri akan tulis part saya, skor saya katakan untuk kawan-kawan yang lain ataupun untuk penyanyi lain. Kita akan study dulu. Even kalau saya jaga vokal kat studio pun, sebelum nak jaga vokal artis tu, kita dah study dulu. Range vokal artis tu macam mana. Siapa penyanyi dia. Macam mana, apa yang dia ada magic kat mana. Macam mana. Saya study, paksa buat benda tu. Buat research dulu pasal dia. Oh dia. Dan apa yang kita nak cakap nanti kat studio, nak goreng kat sana, kita dah boleh. Kita dah ada input tu. Kita dah boleh nak cakap. So, benda yang belakang tabir tu orang tak nampak. Semua tu yang kita dah perah dulu sebelum pergi studio. Sebelum kita pergi latihan dengan muzik, dengan pengarah muzik, dengan anugerah yang besar. So walaupun latihan dengan musician, contohlah saya buat panggung TV ataupun AJL lah, kita dah ada satu time music rehearsal dengan band, dengan orkestra selama 5 hari katakan. Tapi 5 hari sebelum masuk ke tempat studio tu, saya dah
dah tulis dulu apa yang patut kita buat, dah dengar lagu, dah check part, dah minta pada pengarah muzik lagu apa yang nak kena main, macam mana, apa yang dia nak, ada choir ke, ada backing vocal parts ke, so score macam mana. So benda tu yang prepare tu orang tak nampak. Benda tu yang renyah kerja-kerja belakang tabir macam kita ni. Benda tu orang tahu macam wah best ataupun tak best lah diorang. Itu dua je benda yang apa orang nak tengok, orang nak tahu. Kita ni yang itulah kadang-kadang kita tak minta, tapi kadang bayaran tu kata apa, sepatutnya lebih dipandang tinggi lah, bukan dipandang remeh lah, walaupun kerja kita ni sebagai peningkatan. Sebab kerja je kadang-kadang sama, soundcheck tak pergi, latihan tak pergi kan. So tapi alhamdulillah banyak pengarah muzik, banyak producer yang kata apa, memahami benda tu, yang dah berpengalaman, banyaklah pengarah muzik yang dah apa ni, semua bagi bayaran yang setimpal, yang okey lah. Cuma tak kaya lah kita ni. Duit tu insyaAllah lah ada. Kaya tak lah. Nak dalam muzik ni nak jadi kaya memang susah lah. Hanya berapa susah orang bang, yang susah. kaya. Kita kan yang duduk kat Mat Salleh sana. Sana kalau saya dah kaya bang. Bang, abang mainkan lagu negaraku tu, saya dah kawan-kawan senyanyi. Setiap hari lagu tu dimainkan kat sekolah, kat pejabat, kat apa. Kalau saya claim royalty, kaya bang saya bang. Kaya pakcik. Nak mampus. Kaya bang. Tak payah lagu lain lah. Lagu patriotik lain tu banyak kita buat dengan RTM, dengan apa semua. Kalau kita claim lagu-lagu tu, lepas tu dengan recording lagi, dengan apa lagi kan, benda tu banyak abang. Cuma itulah, inilah Malaysia kan. Betul. Adalah dia punya macam-macam hal dia. Saya sebenarnya memang nak sangat borak dengan awak. Dan kita in person jarang dapat borak kan. Kadang-kadang tersempak dekat luar. Tersempak kan. Nak minta lirik tak ada lagu. Backing vocalist dia panggil. Penyanyi-penyanyi letar ni. Diorang punya pengetahuan sebenarnya dalam bidang muzik ni tinggi sangat kan. Dia penyanyi, sekadar kebanyakan penyanyi yang kita tahu, mereka tak faham, mereka tidak ada kemahiran dalam second voice, harmoni. Ada yang terpelajar tu tahulah, tapi kebanyakannya tak tahu benda tu. Okey, bagi second, bagi third. Semua macam apa benda ni. Tapi setiap penyanyi vokal dia penyanyi backup backup vokal dia cepat dia tahu dia. Dan sepatutnya orang-orang yang penyanyi-penyanyi latar ni sepatutnya mesti banyak mendapat liputan lah. Betapa banyaknya peranan mereka dalam bidang seni suara ni kan. Okey, Avi, sebelum kita lanjut pada persoalan tu, saya ingat lupa tau. Masa AJL Misha Umar tu yang ada lagu hantu dia tu, apa tajuk dia tu? Pulangkan. Awak ada pembabitan tak dalam tu? Dalam AJL ni final? Masih ada. Saya kat belakang tabir. Yang belakang tu awak kan? Saya lah. Duduk belakang tabir. Betul-betul belakang tabir. Tirai tabir tu tau. Bukan kerja belakang tabir. Belakang tabir saya duduk jadi. Belakang tabir tu kan? Itu memang berlaku lah malam tu. Ya, apa ni, dia actually dia lebih kepada konsep persembahan lah. Memanglah orang cari penyanyi dia katnya kan malam tu. Dia orang buat gimmick lah. So sebenar-benar dia cerita sikit lah pasal lagu Pulangkan tu lah. Lagu Pulangkan tu sebenarnya dinyanyikan oleh Misha Umar dengan Izzat Lazim. So ada masalah sikit antara label. Ini saya tak pandai sangat cerita, tapi dia artis punya label cakap rakaman dengan Misha dengan Izzat ni macam adalah deal tu tak kena benda. Dia walaupun dah rekod oleh Ajay producer dengan composer, terpaksa tarik balik, terpaksa dibuang balik walaupun lagu tu dah keluar, dah release kat radio. So Izzat dah keluar karaoke, dah keluar, semua dah keluar. So ada masalah satu hari tu Ajay call, saya biasalah orang call, kadang producer call untuk buat recording, buat session. Kita tak tanya apa-apa, kita pergi studio untuk session. So sampai tempat tu saya cakap, Jai, ini bukan backing, ini macam nyanyi solo. Kau nyanyi solo lah, tapi bukannya tempat kau bukan solo, bukannya artis. So kau jadi buat lines macam
soal jawab dengan Michelle Omar, dengan penyanyi tu. Saya tak tahu Michelle nyanyi. So lagu saya nyanyi part saya je. Tak tahu lagu tu untuk apa. Memang tak pernah ambil tahu pun. Kita rekod ni, sesi ni selalu pergi studio memang tak tanya pun. Siapa nyanyi, siapa main gitar. Kita terus kerja je kan. So dah biasa macam tu. Cuma pelik sebab bukan buat part, bukan buat backing vocal part. Saya buat nyanyi solo. Terus saya macam, oh nyanyi sini. Okay. Saya pun cubalah apa yang macam Ajay nak. Sampai siap dan saya tak dengar apa perempuan tu siapa line perempuan tu. Sampailah satu hari tu dah lama dah, lepas tu orang agaknya dah kecoh lah pasal lagu tu. Saya pula tak tahu lah cerita lagu tu, filem tu semua saya tak tengok. Sampai hari saya dengar dalam kereta, saya cakap, kenapa suara dia macam suara aku lah, kan? Serius lah, betul dalam kereta macam, kenapa suara macam aku lah, tapi kenapa lagu duet? Ni Risha kan? Dan baru saya realize yang, ya Allah, ni suara aku. Oh, ini ke yang orang cerita pasal penyanyi lelaki yang orang cari tu? Aku lah kan. Tapi aku pun tak tahu. Memang aku tak tahu kan. So jadi hal lah, jadi isu. Kita pula memang session biasanya jaranglah kita nak beritahu orang aku lah nyanyi lagu ni, aku lah main gitar. Tak ada kan. Kita kadang kita kerja habis. Yang tahu tahulah. Kawan, family. So sampailah kecoh. Makin lama makin besar sampailah lagu tu masuk final, rezeki final lagu tu. Dan saya dipanggil lah oleh Ajay. Masa tu saya sign dengan Ajay. Wake the Baby punya bawa Ajay punya label. So saya ikut lah apa yang diorang nak. Nyanyi part yang macam show tu, lagu tu. Dan saya punya tempat memang betul-betul. Saya pun tak tahu saya kena pergi depan ke belakang. Saya pergi, susahlah sesi ni. Kadang-kadang dia tak tahu apa. Dia pergi terus ninjut je kan. Ninjut balik kan. So saya pun macam, duduk sini. Okay. Itu je lah. So nyanyi habis. Masa tu saya tengah sibuk jugalah buat bibis lah. Buat bikin vokal kan. Kerja banyak. Kalau tak silap saya, masa tu juga saya baru berhenti kerja Telekom. Saya kerja Telekom 5 tahun bang. Saya dekat orkestra Badan Kebudayaan Telekom sebagai pemuzik dan penyanyi lah. Masa tu ada lagi, sekarang tak ada lah. So, masa tu dengan Abbas Bakar tu tak, Kamarudin Nathan. Abang tak kenal kot. Lepas tu 6 tahun jugalah saya kat Telkom. Lepas tu saya pilih, last kali saya pilih Kejaya Penyanyi ni sebab masa tu banyak sangat show buat bibis kan. Dan kita rasa macam, uish, okey lah kan. Kita dulu tau. Masa tu tak beringat bang. Saya cakap abang terus terang. Saya ni ada masalah juga lah. Kata kita ni dah habis kerja selalu shopping kan. Dapat pula rumah pula sama perangai macam tu. So kita suka, memang tak fikir lah bang. Masa tu memang saya fikir balik macam, kenapa lah aku tak simpan, kenapa lah. Tapi alhamdulillah bang, ini saya kenal nak cerita best sangat lah. Tapi saya berjaya beli rumah dengan duit ni. Situ saya macam, ini aku boleh jadikan career. Aku kena serius. Saya start tahun 98. Show pertama saya backing Sharifah Aini, arwah. Konsert dia. Lepas tu saya ada buat recording. 98 saya start kerja lah. 99, sorry. Masa tu saya belajar kat Akademi Seni Kebangsaan. Saya belajar ex-student ASK. Kawan sebelum Telekom Sebelum kerja Telekom. Saya belajar. Yes, saya dekat zaman dekat Matic. Masa tu ASK kat Matic. So saya belajar kat sana. Start panggil senior saya, Juanita Ismail, yang rambut keriting dulu, sekarang dah pakai tudung. Dia lah orang yang panggil saya, kau nak tak ni? Aku cakap, apa benda kerja ni, bikin vokal lah. Aku tak nak lah. Sebab saya masuk ASK, saya tak menyanyi. Saya main gitar dengan saya main bass. Saya masuk audition pun saya main gitar dan main bass. Dan saya punya first instrument saya main bass. So saya start tukar profession ni lepas satu session kat ASK. Cerita sikit abang boleh, go on, teruskan. Takut saya kan melalut kan lagi teruk pada Nan bang. Nan bos saya bos Nan. Mana mungkin kalahkan Nan. Nan. Tak boleh lawan. Dia tak boleh lawan. Nan Supreme. Dia tak lagi. Dia king. Kan. Tapi sonok. Kita boleh cuba kalahkan Nan. Bila Abang Ed nak call nak cakap kan, saya kata, apa salahnya cakap. Bukan senang Abang Ed sini nak offer nak cakap ni. Best cakap kan.
dapat call daripada Abang Ed untuk buat benda ni, saya terima kasih lah kan, macam seronok kan. So balik tadi, lepas perform dekat seminar persembahan, kita mengisi persembahan ASK, depan dekan, depan apa semua pensyarah. So satu hari tu band tu tak ada penyanyi. So saya nak main gitaris ada. Nak main bass masa tu first semester. Sekali dekan dia Ramlan Imam, ketua muzik, dia cakap tak apalah, saya nyanyi lah. Lepas saya nyanyi show tu, dia sendiri yang cakap dengan pensyarah, cakap jumpa, cakap Zat, saya rasa awak ni lebih kepada menyanyi. Nampak talent tu kat situ, nampak perginya kat situ. So kita pun macam, ya ke? So kita pun dalam masa sama bang, saya belajar gitar, belajar bass, saya belajar vokal pula. Dah berkecamuk dah ni semua aku nak belajar ni kan. Sebab sonok macam, boleh belajar gamelan, belajar cak lempung, belajar ni. Last sekali saya pilih vokal. Masa pilih vokal tu, belajar klasikal lah. Klasikal sampai satu kita belajar asas-asas vokal, teknik klasikal semua ni. Sampailah saya dah tahun nak masuk tahun 2. Lepas tu saya buat perangai. Saya cakap, nak jadi apa ni klasikal ni kan? Nak perform pun tak boleh. Nak mengajar boleh lah, tapi aku tak minat mengajar yang serius sangat ni. So saya memberontak ke ASK lah. Ini orang kata menjadikan cerita sejarah jugalah. Dekat akademi seni bahasa masa tu. Saya buat perangai. Lepas tu saya jumpa Puan Encik Ramlan Imam, cara ketua muzik dia. Saya cakap dia, saya tak nak belajar klasikal, saya nak belajar benda lain. Dia cakap saya kena belajar apa? Zaman tu saya rambut pendek, color biru, color kuning rambut tau. Subang semua penuh lah masa tu kan. Masa tu cakap, kau nak jadi apa kan? Kau nak nak belajar apa tadi? Kau cakap. Saya kata, saya nak belajar selain daripada klasikal. Sebab klasikal tak ada jaminan ke mana-mana. Saya cakap, masa tu lah. Saya dah tahu pasal basic, teori semua vokal, tapi untuk apa saya nak belajar klasikal sedangkan saya tak nak jadi klasikal pun. Kat sini tak ada market. Saya cakap, ya, awak sebutkan nak jadi apa? Saya cakap, saya nak belajar tradisional. Ramlan Imam terus terkejut. Nak nyanyi apa asli? Yes. Saya nak belajar lagu asli. Saya cakap, tak kena dengan saya bang masa tu. Memang saya memang tak ada gaya langsung lah orang cakap senang cerita kan. So macam dia pun pelik-pelik dengan saya. Nak belajar asli ke siapa? Saya tak tahu. Saya minta je. Saya kata saya nak. Kalau boleh, Akademi Seni Kebahasaan tolonglah buka satu modul baru atau modul baru untuk belajar lagu-lagu Melayu asli pada student-student yang memerlukan. Lepas tu dia pun macam termenung. Dia pun macam fikir katnya dalam masa 2-3 bulan lepas tu dia call saya. Jumpa saya kat office. Dalam belajar tu lah. Dia cakap saya, Zat, sekarang ni saya ikut cakap awak. Kita buka, ASK buka aliran baru, aliran tradisional. First student saya. Dengan bangganya bang. Saya first student. Orang berlagak tu macam, aku first student lah. Dekat ASK tu saya first student belajar tradisional ni. Lepas tu dia cakap, awak nak siapa mengajar awak? Saya tak tahu. Saya zero pasal ni. Saya nak belajar, nak fahamkan repertoire, nak tahu lagu, nak tahu air dia. Tapi saya tak tahu siapa cikgu yang boleh ajar. Dia cakap, Cik Rahman cakap, okey, kita bagi Tan Sri S.M. Salim. Kata, okey. Sebab dia terkenal, saya kata, okey, tak ada salah. Saya pun suka dia, kenal dia, tahu pasal dia. So, okey, dah sembang-sembang, nak start kelas. Minggu depannya, kelas pertama saya, anak dia call. Dia cakap, Abah tak sihat lah. Esok boleh tak datang rumah, belajar kat rumah dia, kat kampung baru. Saya kata, boleh. Tadi best saya cakap kan, boleh keluar di kampung baru. So, ASK ke kampung baru masa tu tak jauh. Kita kat Jatul Razak, kampung baru. Bila nak pergi esoknya, dia call lagi pagi tu, ada seorang pegawai ASK call saya, cakap, Izzat, Tan Sri S.M. Salim tarik diri, duduk diri mengajar sebab dia rasa tak larat, tak boleh nak mengajar. Saya terus frust lah. Saya cakap, alamak, frust ni tak boleh ajar kan. Then, dia tukarkan saya kepada cikgu arwah Pak Rahim Jantan. Memang legend jugalah dalam lagu-lagu Melayu asli ni. So, saya belajar dengan dia. Lepas tak dapat Salim, saya terus belajar dengan dia. Dan saya lah student yang tradisional Melayu. Dan selepas saya banyak terbuka satu lagi aliran baru. Banyak aliran baru. Ghazal, keroncong, lepas tu ada pemain gitar, pemain akordion, pemain apa. Tiba-tiba ASK jadi ada satu sos lain, tradisional punya aliran. Yang tu yang paling saya macam happy lah. Kata sebabkan kita punya hal tu terbuka juga jalan lah. ASK melahirkan ramai player-player lagu-lagu Melayu, yang di Ghazal, di keroncong, yang ada ensemble keroncong Ghazal. Sebelum tu cuma ada Cak Lempong, Wayang Kulit, Mak Yong je.
Lepas tu terus ada lagu-lagu Melayu. So seronok lah benda tu. Dan saya pun dah belajar Melayu dan saya pun dah habis, tak habis belajar. Tapi dah habis faham jugalah masa tu. Tapi saya pilih juga buat bikin muka sebab demand masa tu ada, masa tinggi kerja ni. Dan saya fokus lah pada bidang saya sekarang sampailah hari ni. Tapi dia punya renyah tu memang Tuhan je lah yang tahu kan. Kita ni penyanyi latar bang. Kata nyanyi-nyanyi macam nak tiri je sebenarnya. Kan? Kadang-kadang orang tak nak pun. Bila orang nak, dia tak ada orang cari. Bila ada, orang tak umpama kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang kita sedih lah. Tapi saya dan kawan-kawan sampai hari ni, insyaAllah memang kita memperjuangkan benda ni lah. Bukan dalam perjuangan untuk kemenangan apa-apa pun. Cuma dari segi harga, dari segi martabat kita, dari segi tempat kita, kita ada level kita ada stage kita nak buat itu. Kita ada tempat kita lah maksudnya. Bukannya kita kerja menempel kata lebih kurang je kan. Kita kerja macam sesuatu yang lain. Macam gitaris, macam pemain drum, macam so samalah level kita. So itu yang kita cuba fight kadang-kadang dari segi itulah harga, tempat kita. Banyak lah bang, saya cerita ni sampai esok tak habis. Tapi banyak pasal industri ni kalau saya cerita pasal Okey, teruskan. Dan cuma saya nak sambung tadi tu, saya harap awak teruskan perjuangan tu sebab kalau awak bukan awak yang perjuangkan benda ni, siapa yang akan perjuangkan benda ni? Dan bagaimana awak telah membuka jalan di ASK tu untuk bidang tradisional tadi tu. Anggaplah ia salah satu daripada perjuangan yang pertama, kemenangan yang pertama di antara banyak lagi kemenangan-kemenangan lain yang akan datang. Memang kadang-kadang saya kadang-kadang macam gelak juga saya cerita. Kadang-kadang orang tanya saya cerita benda yang sama juga pasal sejarah KASK tu. Tapi itulah satu benda yang saya macam puasnya saya sebab kan hal aku tu terbuka jugalah jalan masa tu. Banyak benda yang orang nak. Sebab itu antara saya dengan ketua Jabatan Muzik Cik Alman Imam. So itu yang kita minta, kita buat, kita jumpa hari-hari, bincang dengan dia. Sampai kali macam dengar pula tu cakap saya tu masa tu kan, macam terimalah pendapat kita kan. Itu yang best Cik Alman Imam tu masa tu. Dan sekarang pun dia best sangat. Dia terima pendapat student dia bagi dia bincang, dia terbuka untuk apa-apa masalah kalangan pemuzik, pelajar muzik masa tu. So itu memang betul kemenangan pertama saya. Dan lepas tu, lepas saya dah start serius dalam penyanyi latar ni, banyak benda yang kita cuba gali lah. Macam aku ni nak buat sampai tahap mana lah. Aku nak buat sampai tahap yang nak jadikan di career yang sebenar-benar ni ke, ataupun nak nyanyi lebih kurang, nak buat kerja lain. Kan? Nak buat bisnes lain ke, ada kerja lain ke. Ada kalangan kawan-kawan saya yang menyanyi latar, dia ada kerja lain. Dia ada buat grafik, dia nyanyi latar. Ada yang belajar, buat nyanyi latar. Ada yang kerja job kereta, buat nyanyi latar. Ada. So yang tak ada ni berapa orang je. Saya ada dalam 6 orang je. Saya sampai sekarang ni saya, Baby, saya, Yuas, Jonita, Eja, Widi. Ini yang memang betul-betul full time. Memang cari makan. Inilah kerja yang kita ada. Kalau tak ada show, tak ada kerja, tak ada duit. So memang matai terus lah kalau tak ada apa-apa. So apa fokus kita nak sampai ke yang tertinggi. So kita kerja keras lah bang. Tak nafikan dulu punya nyanyi latar pun hebat, tapi cara dia kita cuba tukar sikit dari segi method kerja, format kerja. Itu yang saya study lah bang. Kita dan saya dengan kawan lah macam fikir macam mana kita nak buat sampai kita bertahan lama kan, dari segi kerja kita, work kita, karya kita. So yang kita buat sekarang ni format dia lebih kepada kita menyanyi latar. Kita lebih kepada dulunya zaman kadang-kadang buat melody second penyanyi tu, cover penyanyi lah sebenarnya dulu-dulu lah kan, lebih kepada macam tu lah. So sekarang ni kita jadikan dia penyanyi latar ni adalah satu instrumen yang lain, satu parts yang kita boleh warnakan dalam sesuatu muzik tu. Kadang-kadang tu sebab tu kita nampak kadang-kadang penyanyi latar ni tak cover penyanyi pun, dia buat part lain, hu pula, ada ha pula. Kadang-kadang dia sekali penyanyi tu. So kita nak warnakan dia, nak nampakkan dia lebih besar, lebih cantik. So nampaklah impact dia dengan nampaklah dia punya color dalam lagu tu, wujudnya penyanyi latar, wujudnya nyanyian latar yang lebih moden lah sekarang. Sebab zaman dulu memang second penyanyi, lepas tu itu kira champion lah. Nak second tu pun bukan senang bang, nak melekat dengan penyanyi tu, kan. Kadang-kadang saya mesti tolak lah, cakap tak payah,
Kalau hati minta second ni, tak nak, tak payah, tak sedap. Kita buat lain lah, kita buat lain kan. Sebenarnya tak mampu nak follow kan. Kadang-kadang macam susah lah nak sama nafas dia, nak sama dia punya sebutan, benda tu detail dia lain. So kita cari benda yang alternatif yang lain. Macam mana kita nak cantikkan lagu tu, nak tolong penyanyi tu, nak bagi colour. So itu yang, format tu yang kita pegang dengan cara kerja yang lebih tersusun lah. Sekarang ni, dulu pada producer zaman dulu lain. Dia nak dalam studio sebut menyanyikan, kita kena ikut. So sekarang ni pula, zaman saya sekarang pula, saya lebih kena bijak dan berhati-hati dan kadang-kadang kena pandai main game dengan producer, dengan pengarah muzik ni. Kat mana saya buat, kadang-kadang saya cuba dapatkan lagu awal. Lagi saya study dulu, saya sendiri work up arrangement saya. Sampai masa saya akan tunjuk kat diorang, okay, aku ni arrangement macam ni. Ini part aku yang bikin vocal parts. So, kalau you ada idea, you tambah. Kalau tak ada, you tak nak buat lain ataupun apa yang you ada, kita share. So, lebih tersusun, lebih kemas. Dan saya datang dengan keadaan yang dah bersedia sebab saya dah tahu lagu tu. So, tak ada istilah. So, banyak benda yang dah jadi cut cost abang. Studio awal jadi kurang. Sebab kita dah dapat lagu awal, kita dah buat awal. Di studio tu senjut je. Tak ada zaman-zaman, tak ada nak berjam-jam kat studio tu kan. Lebihnya kat studio tu, kita cari magic apa yang ada, vibe yang lain. Nak chemistry dengan suasana studio, dengan producer punya order tu. Benda tu kita kena ada jugalah. Baru dah rasa dia punya kerja tu. Lebihnya, semuanya orang kata pergi dalam keadaan bersedia lah. Sebab tu penyanyi sekarang ni, orang kata macam saya punya kawan-kawan lain ni, kita datang dengan score bibis. Score bibis. Arrangement vocal lah. Kita tak pergi kosong bang. Bukanlah kita nak belagak, tapi kita pergi dengan keadaan yang bersedia. Maksudnya kita dah tahu apa kita nak buat. Kita dah tahu nak baca note apa. Jadi arrangement ni datang dalam, macam mana korang tunjukkan kepada penyanyi ataupun producer tu dalam script? Kalau kalau katakan contohlah macam lagu baru lah, kita rekod lagu baru untuk kat studio. So saya akan buat arrangement saya. Selalunya saya tak ikut western punya notation. Saya tak buat toge, saya buat nombor. Kita punya format lain sikit, nombor. So nombor ni kadang-kadang banyak producer, arranger, pemuzik tak faham apa kita punya solfege ni, do re mi semua ni kan. So sama ada kita akan tunjukkan dia dengan cara kita menyanyikan dia beramai-ramai ataupun kita hasilkan dia, selalunya tunjuk depan producer lah apa yang lain yang kita dah buat. Dan masa tu lah kita ada share benda tu. Part ni tak nak Jad, kau buang ku ni, kita tambah ni. Kita buat ni tak. Tapi semuanya dah ready. Kita dah tahu dah kat situ chord apa dah ni. Kat situ part apa ni, kita dah tahu. Bukannya cangak-cangak, maksud apa bang, kat mana lah, chord apa ni, apa ni, tak nak. So kita pergi, itu sebenarnya lebih pada cara kerja lah. Yang ni semua belajar di ASK dulu ke macam mana? Ini tak belajar ke ASK. Ini yang nombor-nombor ni saya nak cerita sikit. Kita punya master sifu kita, saya dulu yang bila dah buat bikin vocal, kita buat by heart. Kita pakai by heart kan, nyanyi-nyanyi, buat second-second, buat third, macam-macam lagu kita buat semua. Lepas tu ada seorang mamat ni daripada Indonesia. Dia pelakon, dia menyanyi juga, buat teater. Dia datang Malaysia, dia memang duduk sini daripada Indonesia. Dia menyanyi. So dia gunakan format numbering ni. So masa tu kita macam, apa kau pakai ni nombor ni kan? So tak faham. Bertahun-tahun jugalah follow dia. Tak faham. Dia tetap guna nombor dia, kita tetap guna kita punya by heart. Dan kita guna western. Note yang macam okay lah. Okay. So kita cakap, tak boleh belah lah nombor 1, 3, 2 apa semua ni. Macam mana nak sortir, susah semua kan. So last sekali dia pelan-pelan dia tunjuk ajar sikit-sikit apa yang boleh. Orang tu sebenarnya masih kerja dengan saya. Nama dia Yuwas. Kalau brother pasal dia besar. Yuwas Bakti. Yes. Yuwas ni selalu dengan saya lah. Selalu lah show. Last concert Nasir pun dia ada. Besar-besar pakai barrier tu, botak-botak. So dia lah yang bawa nombor ni dekat dalam grup kita. So dia yang tunjuk ajar semua. So dalam kita cakap, wish benda ni senang sebenarnya kan. So kita belajar pelan-pelan sampai dia dah habis ajar pun kita cari sendiri. Dan saya jumpa rupanya yang kira nombor ni dalam Malaysia, S. Atan, Uncle S. Atan. Ya Allah, saya cakap memang itu lagi sifu lah. Dan Abang Tok Ram, DMS. So dah habis belajar dengan kawan saya Yuwas ni, saya sendiri bergerak sendiri. Cari apa yang boleh relatekan dengan teori muzik western.
scale apa yang boleh pakai, apa surface yang sedap untuk contohnya minor, major, harmonic minor. Kita cari lah, kita nak serius dalam kerja ni. So jumpa Abang Ramli, tak orang, lepas tu pergi hotel dia kan. Jumpa diam-diam ni, lepas tu tak ada orang tahu lah. Tanya dia bajangan dia pun sampai naik pening. Saya soal dia macam-macam pada dia. Dalam kau tanya bajangan aku ke bajangan syaitan. Dia dah jam kan. Maksud memang nak baca betul lah orang cakap kan. Macam mana nombor ni, tak ada orang yang kira tu. Selain daripada US ni. So kita pun cari-cari sendiri sampai saya cakap, aku rasa benda ni senang, mudah, cepat. Sebab benda tu kadang-kadang macam kita nak apa je kita tahu terus. La tidur, re mi fa sol la tidur. Macam nak producer kata, Zat, aku nak line ni. Ne. La tidur ni. Kita terus surface. So kita dapat lagi cepat. Tulis atas paper. Memang lagi berkesan lah untuk penyanyi ni. So saya kata aku kena belajar, aku kena buat betul. Dan 2 tahun jugalah saya jadi sakai lah. 2 tahun sebab aku belajar 2 tahun yang saya belajar. Aku kata 2-3 tahun, tapi 2 tahun yang awal tu saya memang jadi macam orang gila jugalah. Sebab sampai tahap kita dengar apa lagu je, apa benda je kita dengar, kita cari do, cari surface. Bunyi, dengar je, do, re. Dah macam gila kan, macam nampak bunyi, dengar bunyi je sampai tahap bang. Masuk kita buka radio, contoh lagu lagu Nasir katakan, mari mawar kuraikan cinta, kita tu surface. Lala kita telah surface. Lepas tu tengok nombor plate depan, kita kejar nombor plate tu pula. Tengok nombor, sebab dia nombor kan. Kita cari do apa lagu tu, kita transcribe pula, surface pula nombor yang kereta tu pula. Memang 2 tahun lah. Macam gila lah belajar sendiri kan buat benda tu. Sampai alhamdulillah saya dah rasa macam, aku hidup dengan nombor lah. Bukan nombor kerja lah macam, aku hidup dengan nombor. Bang, saya mimpi bang nombor. Memang biasa lah. Biasa. Sebab dah terlampau banyak sangat main dengan nombor ni, buat kerja nombor sampai mimpi nombor tu pun dah jadi macam. Dan saya tak pernah beli nombor. Saya pernah usik kawan saya kan, kau beli nombor ni? Kau beli nombor ni? 2 kali saya try, kawan saya lari satu. Dia cakap, "Jat, lari satu." Ya ke? Alamak, sebab aku beritahu kau, kalau aku beli mungkin aku kena je kan. Itulah dia ni kan. So, lepas tu saya macam, bahaya nombor ni kan. Memang sebab dah hari-hari kadang memang skor saya, nombor saya memang masih sepah lah kat rumah ni. So, itu jadi kerja. So, benda tu fun lah. Bila dah dapat tahu, dah tak adalah master sangat nombor ni, tapi bila dah pergi ke kerja, dia jadi macam mudah, cepat. Lepas tu dia jadi macam senang untuk kita ni. Lepas tu saya dah buat tutorial sikit dalam YouTube saya. Tunjukkan apa yang boleh buat. Benda ni sebenarnya pemuzik pun kena tahu macam nombor ni. Surface ni sebab dia ada penyanyi yang datang kepada awak untuk belajar tak? Penyanyi profesional, penyanyi yang ada. Tak ada? Ada ramai. Yang bagus nak belajar yang sebenarnya saya pula tak suka mengajar secara formal. Sebab saya kadang-kadang bila orang jumpa saya, Jad nak belajar ataupun abang nak belajar penyanyi baru BBNU pun ramai. Saya suka bagi pada yang betul-betul mengajar. Contohnya Cikgu Syafi, Siti Ajar kan, Syafina. Saya cakap, call orang. Bukan saya tak nak mengajar, sebab saya lagi suka mengajar yang express. Saya ni suka nak cepat. Saya tak suka lambat-lambat ni. Saya jadi macam baran sikit, jadi geram sikit. So, kita suka ambil session yang macam, kau nak belajar apa sekarang ni? Nak rekod lagu single. Okay, dia belajar bunyi je. Saya takkan ajar teknikal yang gila-gila mahal, apa piano, saya tak ajar. Tapi masa saya fokus kelas dengan dia, yang tengah nak session dengan dia, jaga vokal itu, time tu saya akan sharekan apa semua pasal teknikal tu. Dia lagi cepat lah bang. Bukannya kelas yang berperingkat macam 2 jam minggu ni, 2 jam depan, ikut syllabus tak. Saya tak minat itu sebab saya sibuk. Sibuk masa banyak kerja kan. Lepas tu, yang kita pula tak terkejar. Buat masa dulu awal saya buat, banyak cancel kelas student. So saya rasa macam, ya Allah, apa dah jadi aku ni kan, saya cancel kelas je kan. So saya cuba cari cara lain lah. Buat yang lebih express, yang cepat dan mahal. Maksudnya tak adalah. Maksudnya dia lagi dia eksklusif lah bang. Dia private lah. Betul. Kurang macam tu lah. Saya tak nak kerjakan sebab kita time tak ada kan. Benda tu sekali-sekala je kadang datang rezeki tu. Betul. Ajar tu. Cuma lebihnya saya suka masa kerja lah. Contohlah macam kita buat AJL ke, kita buat social TV ke apa ke. Macam tu macam ada part-part artis yang tak sampai ataupun tak kena kan. Kita sendiri akan pergi kat
artis tu, tukar sikit lah part ni, tak sedap lah, aku rasa line sini lagi sedap, kan. Ataupun yang kau buat benda tu salah, line yang ni kau ambil yang ni, line tu kita akan banyak, kita lagi senang untuk kat situ lah, yang lagi efisien lah, time kerja tu kita share macam benda. Untuk buat format tu tak ada sangat lah. Awak selalu bekerja dengan tim yang sama lah dengan macam kalau dalam tim yang sama lah dengan kawan-kawan yang biasa dalam grup yang sama selalu. Senang kan, kita dah kenal orang semua. Dia betul bang, dia sebenarnya kita punya mudahnya bila tim sama ni, kita dah tak payah nak ajar, nak belajar, nak mengajar ataupun nak tunjuk, ataupun dia pun tak, kawan-kawan sama pun takkan nak tunjuk kita buat apa, semuanya pergi dah tahu apa nak buat. Itu paling best. So Eja dah tahu nak buat apa, Willy dah tahu nak buat apa, Baby dah tahu nak ambil apa. Kita macam contohlah macam skor saya ada 3 part Hamli ataupun skor Yuas ada 3 part Hamli. So kita masih dah tahu dah siapa nak ambil do, siapa nak ambil mi atau so. Itu yang senang. Lepas tu dari segi kebersamaan, nak blend together tu tak payah ajar. Semua dah ada, masing-masing dah tahu. Sebab kerja dah tanpa banyak bersama, kita terus buka mulut je, sama je keluar. Zaman-zaman yang nak belajar sama, mati sama. Kena buat ni sama, dah habis. Zaman orientasi tu dah habis lah. So zaman sekarang ni, lepas tu kadang-kadang bila kita nak jumpa orang baru, alamak, macam nak ajar budak ni nak bagi sama. Dia terkira-kira lah, kesian lah kadang-kadang. So kita pula push kan, tak boleh, kau tak boleh macam ni, kau sama macam kita orang. Benda tu detail dia lain. Sebab yang datang ni, nak jadi penyanyi, semua orang boleh jadi penyanyi. Nak jadi penyanyi ni bukan semua orang boleh jadi latar. Tu yang payah dia kadang-kadang. Apa yang diperlukan untuk menjadi penyanyi latar? Kriteria dia kan, yang penting yang pertama boleh menyanyi lah. Boleh menyanyi. Maksud boleh nyanyi macam mana? Dia macam ni. Yelah, sebab dia dah nama penyanyi latar. So, first kali yang dia boleh buat, kena buat ialah menyanyi dengan baik lah. Menyanyi dengan apa ni, pitch yang betul, note yang betul. So, sama juga macam penyanyi biasa. Yang pertama, penyanyi latar, main dia adalah boleh menyanyi dengan baik. Okay, yang kedua, yang datang ni sebenarnya dia kerja berkumpulan. Paling kurang pun berdua, bertiga, berempat. So, dia kena ada satu sikap macam nak cakap kita dalam menyeratan ni kita kena blend sama-sama, kita kena ada nafas yang sama, kita tak boleh seorang terlebih panjang. So, kalau penyanyi utama ni kadang-kadang kita buat part duet, dia kalau nak lebih, bila battle je, wow, dia nak menang, tak boleh. Penyeratan ni, dia kena bersabar, dia kena, kerja dia sebenarnya untuk bagi together dan harmony dia, ataupun nyanyi liriknya pun nak kena di belakang penyanyi utama. So, dia tak boleh lebih daripada penyanyi utama. Itu paling penting lah konsep dia. Yang lain-lain tu, arrangement dia, nak bagi colour semua tu lain lah. Cumanya kebersamaan tu lebih kena ada detail lah. Nafas yang sama, panjang yang sama, pendek yang sama. Benda tu yang kadang-kadang penyanyi baru kadang nak buat penyanyi menyepat sekarang macam macam kau buat sama lah. Benda tu tak nak ajar sebab benda tu kena kerja selalu sama dan buat benda yang sama. Kita penyanyi latar yang ada sekarang ni semuanya boleh nyanyi utama. Tapi penyanyi utama tak boleh nak pergi ke penyanyi latar sebab dia tak akan faham konsep tu. Dia akan bersama kita lah. Banyak benda lah bang. Benda tu detail dia, remeh dia lain. Dia kadang-kadang kan, saya nyanyi lagu contohnya macam kita buat kalau penyanyi latar kadang-kadang ada satu part tu attitude dia nak kena lebih lembut. Macam kadang macam kalau kita buat lagu Pak Ngah, ataupun choir, besar dia lain. So benda tu yang kadang-kadang penyanyi susah nak bezakan. Kita ni penyanyi ni dah tahu karakter lagu ni macam mana, attitude dia macam mana. So apa tonation dia, apa bunyi dia, apa yang sedap dekat mana, lembut dekat mana. Penyanyi dia kena benda tu. Dia lagi penat daripada penyanyi utama. Dia banyak karakter. Kalau kita buat lagu Pak Ngah, semua tu karakter. Karakter tu kadang nak kena buang malu, nak kena murut muka kau, bunyikan dia lepeh apa semua tu. Benda tu yang detail dia lebih penat lah daripada penyanyi utama, keluarkan apa yang daripada diri kau yang kau ada. Dan nyanyi latar ni nak kena keluarkan dengan rasa, dengan sebutan yang macam ni, dengan nyanyian yang lebih macam ni, yang bunyi dia lebih macam tu semua. Banyak benda nak kena fikir. Sebab tu lepas kerja selalu saya balik penat. Memang penat. Memang kerja dia
buka backing vocal ni orang cakap, senang kerja kau, huha. Kau follow aku lah. Kau tengok apa kau buat. Daripada A sampai Z. Dan apa cara nyanyian. Kadang-kadang dia nyanyi buka mulut je, kau penyanyi biasa kan. Dia buka mulut apa yang kita nak. Pun tak dapat. Pun itu pun dah berjam nak dapatkan Lepas tu kadang-kadang kat studio, kalau producer yang macam dulu, Tok Ram, Syatan, arwah Pak Ngah, dia orang punya detail pasal Vivis ni, memang takut lah. Saya memang takut lah dulu kalau jumpa dia orang ni memang kita tak sangka lah benda-benda yang kadang macam yang apa pelik-pelik tu dia nak feel dia macam ni lah, macam tu lah. Sama macam penyanyi utama tapi dia punya detail tu lagi berat lah. Itu semua yang saya lalu 20 tahun kata apa 20 tahun lah buat benda ni, macam banyaklah pengalaman. Betul kadang-kadang saya sekarang ni saya suka share pada budak baru apa yang patut ada, patut tak ada. Kadang-kadang skill kau nyanyi kat stage buat live lain, kat studio lain dengan mic, cara pegang mic pun kita kadang dah tahu nak bezakan cara pegang yang betul. Nyanyi kat studio macam mana pula. Banyak bang. Kalau kita detail sangat, dia jadi macam renyah juga kan. Sebab kita, kalau kat studio kita kena tahu distance yang betul. Jangan cerita pasal ni lah. Kadang-kadang level semua, frekuensi semua engineer yang jaga. Kita sendiri yang nyanyi utama, yang nak nyanyi ni, source yang yang sedap nak dapatkan supaya tak distort ke, ataupun nak bunyikan suara-suara yang yang kerak-kerak tu kau nak macam mana. So ada berbanding dengan mic semua tu, ada lah kalau kita nak detail. Masa tu yang saya akan ajar mereka nyanyi bila dia jaga vokal, dan tu yang saya akan guide dia. Tak boleh, mic ni kau kena macam ni. Kita study dulu mic tu. Mic tu pun saya study kan. Sampai tahap pada mic tu pun kita kena tahu. Mic apa nak pakai ni. Ada mic ni ada tube dia punya ni lagi sedap ni. So kita tahu. So yang tu yang kita kena jaga, dan kita kena bantu engineer supaya nak mixing senang, nak buat kerja lain yang dia buat lebih senang. So kita ada perbincangan lah kat situ. Bukan setakat kata apa, nyanyi lah, apa nak dengar film kau, sedap, tak sedap, tak ada. Kita akan buat sampai benda tu jadi best lah. Banyak juga yang saya dah buat dengan apa, yang saya jaga vokal, yang kebanyakannya berada di BNU lah, yang banyak saya share, boleh buat skill-skill yang magic kat studio yang kita boleh share lah. Itu semuanya berlaku kat studio. Memang specialize sangat awak ni kerja kan? Dia sebab apa bang, saya kemahiran. Dia cerita bang, saya ni bercerita tinggi jugalah. Dulu nak buat album, nak buat solo tak dapat. So bila dah tak ada dapat tu, kita buat kerja yang sekarang ni, dia kata kita terus aim, aku nak jadi penyanyi yang paling terbaik. So itu betul. Alhamdulillah lah, Allah bagi juga jalan itu. Buat macam artis, konsert, macam nama Malaysia, luar negara, tour. So kita dapat. Sampai tu masa tu cakap, apa lagi kita nak buat lah. Tak ada apa ni. Sampai tak macam tu kan saya fikir kan. Ini pun dah sudah. Artis luar negara kat sini pun kita baking, dah sudah. Apa aku nak buat. Sampai saya dah jam. Sampai saya rasa macam, dah lah, cek kerja lain lah. Dah juga. Tapi itulah yang betapa championnya bidang seni ni, banyak ruang lain yang kita boleh dapat. Contohnya kita boleh jaga vokal. Saya akan pegang benda tu lah, jaga vokal, buat arrangement vokal, buat choir, buat capella, buat recording, buat apa. Itu yang saya akan cuba ikut lah. Nak berlakon tak pandai. belum buat lagi kot. Kalau dah belum buat lagi, belum berlakon betul-betul lagi kot. Kalau dibagi watak, memang jalan juga. Dan orang yang menyanyi, tahu kan ada skill nak panggil lah. Betty pun nak habis dah iPod ni. Ni pun okey sound ni, tapi tak boleh dengar kan. Ni saya pakai iPod tu, dia bateri dia nak habis pula. Tak apa, ni lagi sedap. Ni clear. Ni sedap kan? Sedap. Ni wired ni. Ni lagi sedap. Itu tadi cakap, kalau daripada seorang penyanyi nak jadi pelakon, senang. Pelakon nak jadi penyanyi, payah. Betul. Penyanyi cerita pasal menyanyi itu sendiri adalah macam sejenis lakonan kan. Yes. Cerita pasal berlakon ni bang. Saya pernah berlakon, cik. Ada saya ikut Fazanawi.
2 tahun, dekat 3 tahun saya buat teater. Asalnya saya menyanyi dalam teater tu, saya jadi pemuzik dalam teater tu, sampailah kita buat tour show. Masa tu Fazal Hussein ada, Razak Ahmad ada, ramailah pelakon-pelakon yang senior ni. Kita ni jadi pemuzik je yang mengiring show teater tu. Lepas tu bila dah buat tour banyak, ada yang clash, tak boleh buat lah apa semua. Saya terus naik jadi pelakon pula. Dan masa tu lah saya belajar dengan Fazal Nawi, Ibu Fazal Nawi. Pasal teater ni, ya Allah, memang seronok dia memang. Saya tak sangka yang sebenarnya teater ni lah yang antara penyebab juga yang kita, dia dalam teater ni kita dapat belajar banyak benda tau bang. Antaranya? Kehidupan kita yang betul, campur dengan menyanyi, menari, berlakon, gaya hidup yang berbeza, apa lagi ya. Semua tu saya terjemahkan dalam nyanyian saya sekarang ni. Itu yang saya susah nak cakap. Sebab macam nak cakap yang saya bayar teater tu, banyak input tu saya buat sekarang dalam nyanyian saya. Contohnya kita buat karakter suara, tukar suara. Kadang-kadang buat VO, kadang-kadang buat nyanyian Bibis pun pakai suara-suara yang macam nak buat garang lah, nak buat besar lah. Semua tu kita boleh relatekan dengan teknik lakonan, asas teater, masa belajar teater dulu. So benda tu memang tak dinafikan lah. Memang saya bersyukur lah dapat belajar dengan Fazal Nawi tu. Lepas tu dengan cara, dengan menyanyi, dia pun menyanyi juga. Nyanyian teater lain, nyanyian filem, nyanyian teater lain, nyanyian biasa lain. So musical pula lain. So bila dapat job sekarang buat musical, teater apa, saya dah rasa macam alah, ni semua dah biasa lah, dah makanan kita lah. Kalau kita dah ikut benda tu daripada dulu yang susah tu, yang kadang-kadang tak pakai kata apa, kita nyanyi live on stage, tak ada mic pun. Macam mana nak keluarkan suara tu, semua tu kita relatekan dengan sekarang ni. So bila penyanyi kat studio kadang, kau tak payah pakai mic, kau nyanyi sekarang, kita pun boleh ajar dia dengan cara lontaran yang betul. Sama macam teater juga, nak berlakon pun nak lontarkan suara yang betul. So banyak yang saya dapat himpunkan dan saya buat, saya pegang lah antara kerja saya sekarang, saya boleh relatekan. Dulu aku buat macam ni, tu buat macam ni. Itu yang hebat lah seni teater ni. Dia memang merangkumi 3 tu. Tarian, teater, lakonan dengan nyanyian. Tarian. Yalah, dulu Tan Sri Piramli dulu pun, arwah pun, dia menang kat situ pun. 3 benda tu kan. Tarian, lakonan dengan muzik kan. So benda tu yang ASK, Akademi Seni Kemasan, nak lahirkan seniman-seniman yang tahu banyak benda dalam seni ni. Bukan setakat dia belajar berlakon je, tak. Dia kena belajar berlakon, boleh nyanyi, boleh randai, boleh bersilat, boleh menari, boleh panjat tangga pula, pasang props, pasang lampu. Semua saya buat bang. Itu pun best juga. Zaman tu lah, masa teater dengan zaman-zaman tercarma, orang panggil carma dulu, cari makan. So kita buat semua tu, semualah saya buat. Saya belajar daripada A sampai Z jugalah, walaupun kita ni kata apa, mula-mula tak minat, lama-lama tu macam best lah. Sorok juga pasal buat lighting ni, buat lampu, so belajar. So lepas tu tukar pula, kita layan buat ni pula, buat set bertukang pula. So dalam masa sama kita campur dengan pelakon, penyanyi. So banyak benda yang kita belajar lah. Itu yang best zaman ASK dengan zaman saya buat teater dulu. Itu pengalaman yang tak boleh beli lah, orang cakap. Memang itu nak kena lalu. Yang budak-budak sekarang tak ada bang benda tu. Dia dapat benda yang senang ya. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan dia orang juga. Itu rezeki dia. Time dia macam tu. Time macam tu, dan parents dia orang lebih support daripada family kita dulu mungkin. Dulu susah nak dapat benda tu. Diorang ni sekarang ni, mak bapak pula, kau boleh nyanyi okey, aku hantar kau masuk ITM, masuk ASK, belajar muzik. Nanti jadi penyanyi, boleh kaya. Boleh. Dia nampak benda tu boleh buat income kan, boleh apa. So, diorang menang kat situ. Itu rezeki diorang. Betul, kadang-kadang bila saya ajar budak-budak baru, saya akan tanya dia background dia dulu. Saya akan study background dulu. Kau anak nombor apa? Kau bapak kerja apa? Saya nak tahu semua dulu. Saya dah tahu nanti, okey, sekarang kau nyanyi. Bila dia nyanyi, kita akan tahu kat mana kelemahan dia. Sebab, yelah, diorang bukan manja, tapi diorang benda dah ready semua. Diorang tak lalu kesusahan yang kita lalu. Yang macam mana aku nak jadi penyanyi, macam mana kau tak pernah bercinta. Kadang-kadang pun tak pernah bercinta pun. Kau terus nyanyi dan bercinta. Macam mana? Kau kena bercinta dulu kan. Tapi kadang-kadang aku nak ajar kau. Kadang-kadang saya jahat juga. Kau pernah tut tak kan?
Tak pernah bang, kau pergi dulu kan. Dulu lah kan. Kadang kita sampai tahap macam tu, sampai tahap kau kena rasa ni baru kau tahu lah. Itu yang kata apa, yang jahatnya lah bidang ni. Method Tapi yalah, itu sebenarnya simbolik je. Kadang-kadang kita kacau dia kan. Jiwa dia akan terasa macam kena ke lah? Itu kau pergi sendiri lah. Takkan kau nak cakap benda tu kena kan, benda tu salah. So kau kena faham apa yang aku cakap ni sebenarnya pengalaman hidup tu yang membawa dia zaman sekarang. Ramli Sarip, M. Nasir nyanyi macam mana. Abang tengok diorang punya lalu pengalaman diorang yang susah sampai senang ni. Tertinggal kita kan. Tertinggal orang sekarang ni macam mana diorang punya perjalanan tu. So sebab tu diorang boleh sampai sekarang kekal, jauh, malah lagi jadi yang terbaik lah. Di antara yang terbaik. Bukan buat terbaik. Sebab kalau dia nyanyi tu buka mulut je dah macam habis. Sedap. Checkmate. Sedap. Betul. Sebab dia nyanyi daripada dalam. Dia dah lalu banyak benda yang kau tak lalu lagi pun. Kau tak beranak pun kan. Dia nak salahkan dia tak boleh. Zaman kita lain, zaman dia lain. Dan zaman Abang Nasir lain, zaman saya pun lain. Zaman budak yang bawah pun lain. So 3-4 zaman yang berbeza. So cuma sekarang ni kita terpaksa dalam perniagaan bisnes, showbiz ni, kita terpaksa ikut jugalah perjalanan zaman sekarang. Cara budak macam ni kan. Kan kita nak suruh ikut zaman dulu juga. Tak boleh lah. Sebab tu banyak producer-producer yang dulu garang-garang. Macam Tok Ram, macam Isyatan, macam siapa lagi yang marah garang-garang dalam studio ni. Kan diorang pun sendiri dah mula tone down dah. Diorang sendiri dah mula macam dia cuba ikut yang sekarang punya. Beza, tak boleh sama macam dulu. Bezanya sekarang dengan dulu lah. Tapi saya sempat jugalah merasa zaman-zaman King Studio, zaman-zaman Synchro dulu sebelum tutup, saya sempat Channel 11, hujung-hujung tu saya sempat terasa vibe studio yang studio betul lah kata. King Studio tu kalau tak rasa tu memang saya sempat alhamdulillah lah kan dia punya rasa kita sempat lah berada kat situ dengan Zairi, dengan Umi, dengan Reza. Sempat lah cakap. Itu kenangan yang paling best lah yang tak jumpa. Sekarang ni tak jumpa dah studio macam tu yang best-best. Tak ada. Sekarang ni banyak yang buat sekarang studio tak sama macam dulu lah. Dulu sekarang teknologi dah lain kan. Tapi tu tak ada masalah. Yang masalahnya kadang-kadang bila engineer tak bertauliah, bila tak pandai kata mengaku jadi producer, nak buat producer, itu yang kadang kita cafras sikit. Tapi buat macam mana bang? Kadang-kadang dia orang ada duit, kadang-kadang dia orang ada kemampuan, kadang-kadang atas kawan-kawan dia orang dia nak produce lah apa semua. Dulu tak dapat benda tu. Dulu semua nak kena lalu NR, nak kena lalu producer betul, nak kena lalu orang-orang yang sepatutnya, bukannya senang-senang je producer ni siapa ni tak kenal kan. So sebenarnya bila pergi studio mak dia ni tapi kita ni buat kerja, kita kan kerja je lah dengan semua orang secara profesional. Takkan kita nak condemn dia pula kan. Betul. Kita boleh share apa yang baik, kita share lah. Betul. Selebihnya macam cakap, sebab end up dia orang tak nak tahu pun siapa yang makan tabir tu. Orang tahu sedap je. Itu je lah masalah dia. End result dia orang nak tengok. End result dia orang nak tengok. Itulah. So far kerja sebagai penjagaan ni untuk saya lah kerja dalam bidang kita ni tak ada jaminan pun masa depan. Nasihat saya lah pada yang nak berangkat naik penyelata muzik tu, tak payahlah korang cari kerja lain. Dia tak ada jaminan pun benda ni. Nasihat jujur ikhlas. Saya jujur, saya kalau jumpa budak baru, orang baru nak jadi penyanyi kan, senang je kan. Kau nak jadi macam mana kau nak jadi? Kau ingat senang nak jadi Siti Nurhaliza? Kau ingat senang nak jadi M. Nasir? Kau ingat saya akan jatuhkan dia dulu. Bukan apa, sebab bagi dia fikir dulu apa yang dia patut kena cari lalu. Kadang-kadang talent ada. Kadang-kadang dia boleh buat. Contoh dia buat account tiba-tiba nak jadi penyanyi. Bila dengar menyanyi, ya Allah lebih kurang. Kau buat account lah kan. Kau buat account, kau tak payah buat penyanyi. Buang masa je kau dalam industri ni kan. Buat apa? Kadang kesian dia orang. Kita terus terang. Saya kadang-kadang yang biasa dengan saya, dia akan faham lah. Saya suka cakap macam tu. Bukannya kasar. Cuma kita cakap senang lah. Supaya tak ada nak berkias-kias sangat. Cakap kalau tak okey, tak okey. Kalau okey, okey. Sebab kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang bila record label call, Zat, penyanyi, aku nak kau jadi jaga vokal ni. Tapi penyanyi tu tak nak kau lah. Sebab apa? Sebab kau garang. Sebab kau cakap lepas. Sebab kau ni kan. Tak apa lah.
Kalau dia orang tak happy, kita buat macam mana bang kan? Tapi kita cakap tu kadang-kadang bukannya suka-suka nak bagi tu. Kita cakap kadang-kadang ada sebab. Kadang-kadang kita pun dapat benda yang sama, kita nak share ke dia orang. Kalau kau tak boleh terima, kalau aku cakap, sumbang mesti cakap, sedap lah kau nyanyi. Tak boleh lah. Mampus Kalau sumbang cakap sumbang lah. Kau sumbang kan, kau nyanyi kau pekak itu je saya cakap, kau pekak Kadang-kadang kalau dia nak biar hati, saya akan cakap macam tu lah. Lepas tu saya akan minta maaf lah lepas habis kerja kan. Tapi itu cara kita kerja lah. Bukannya macam best kan. Sebab kita tahu kadang-kadang bila kita jaga vokal, bila parents orang ikut apa semua, saya rimas kadang-kadang macam betul. Suruh mak dia keluar, suara dia keluar kan. Sebab kita nak cakap pun tak boleh, kadang-kadang nak jaga hati orang tua kan. Kadang-kadang bila kerja kita terlepas kadang-kadang. Benda tu yang kadang kita nak jaga. Tapi so far alhamdulillah lah. Tak adalah banyak sangat sifat, tapi saya seronok lah buat benda ni. Jaga vokal, buat makan tabir ni. Tak tahu kalau ada rezeki, mungkin ada benda lain kita boleh buat kan, dalam bidang sama ni. Apa yang menghalang awak untuk menghasilkan satu album sendiri di mana awak jadi penyanyi utama? Kekangan masa bang. Ya? Sebenarnya kekangan masa lah. Sebab banyak saya bukanlah, alhamdulillah masa tu kerja tak putus. Lepas tu kita nak cari masa nak duduk bersama, nak buat pun tak sempat, nak buat lagu tak sempat. Sampaikan yang kelakar tu, kita pernah buat band. Band saya dulu yang kita punya line up pula musician yang session ni juga. Sotong, Arwah Kelly, lepas tu Roza dengan Ujang gitar. Kita buat band, kita buat single, kita buat apa semua dah nak siap nak buat satu lagu je pun. Tapi dia punya satu lagu tu nak siap, kita berjumpa setiap kali Ramadan sampai 10 kali Ramadan. 10 tahun Ramadan kita berjumpa. Tahun ni kita duduk, okay, kita buat ni. Tahun kedua kita buat ni. Tahun Ramadan je kita jumpa ke apa ni kan? Tahun Ramadan yang free. Tahun Ramadan yang kita tak buat apa. So tahun Ramadan tu kita dapat nak duduk bersama-sama. Sampailah tahun berapa baru siap satu single. Buat kat Studio King masa tu. Buat sampai tu bila dah siap, kerja dengan sessionis, semua sessionis. Masalah dia itulah, tak ada producer, kita jadi macam dia ni nak macam ni, dia nak macam ni, dia nak macam ni, tak siap. Alah tergantung benda tu. Walaupun benda tu dah siap, dah hampir siap. Walaupun dah hampir siap. Sebenarnya dah siap pun, belum mastering je. Dah siap. Lagu tu dah siap, dah record pun. Kelly pun dah tak dengan kita lagi. Kelly pun dah tak ada. Tu saya macam, alamak. Bila nak buat balik, saya dah tak ada hati lah. Awak ada dengan dia masa dia rebah Saya ada dengan dia masa dia rebah dekat Perak masa tu, dekat mic tu. Masa dia jatuh tu saya ada lah sampai dia habis lah. Memang itu kenangan yang tak boleh lupa lah. Sampai saya sakit lah bang benda tu. Sakit jugalah sebab kita menghadap kan. Kita tak boleh lupa lah. Benda tu jadi macam tiba-tiba kan. Ataupun sap jatuh habis. So macam dia macam betul ke ni kan. Kita menghadap benda tu, kita sama-sama macam jerit, nangis bagi masa tu atas stage sama macam Allah. Lepas tu dengan malam tu show pula tanpa dia. So perjalanan tu macam kita lalu dengan keadaan macam aku ni nak nyanyi malam ni macam mana show malam ni, macam mana apa. Dengan kita menyaksikan dia jatuh, kita pergi sebelah dia. Lepas tu saya dengan isteri saya lah lepas tu. Itu balik tu memang sampai settle ke bumi arwah semua. Kita dah settle semua, bermulalah kita punya sakit tu. Sakit tu tak apa, sakit tu daripada anxiety yang heavy kan. Yang macam itu punca dia lah mula-mula yang saya dengan isteri saya macam apa ni. Lepas tu kita cuba jumpa doktor semua. Heavy jugalah benda tu, berbulan jugalah. Serius Bila dah serius sangat tu, saya macam doktor dah hantar kita pergi sekretari kan. Saya kata, asal pula aku nak kena jumpa sakit jiwa pula ni kan. Ini dah berat sangat ni kan. So kita cuba patah balik pada yang basic lah kan bang. So kita cuba pelan-pelan. Bila kita tak kuat, kita pun tak elok sangat. So macam ambil masa lah. Bila dah nak okey, sap arwah haji pula pergi. Bila arwah haji pergi tu, dia datang balik lah. Dia macam, apa ni arwah haji pula. Sap arwah haji dah jadi hal.
Lepas tu nak cuba masa nak recover balik tu arwah Lok Yu pula. Tiga kawan kita lah masa serentak pergi kan dalam masa yang terdekat. So jadi macam terpukul lah keadaan tu macam apa yang berlaku ni kan. Peringatan untuk kita semua. Sebab kita ialah kerja kadang tak tentu masa kan. Rehat tak cukup. Lepas tu gaya hidup musician memang biasalah. Gaya hidup mana pernah sihat. Kita lifestyle kita memang terbalik daripada orang lain. Kerja kat studio, kerja kat sini, kerja kat luar, makan tak jaga. Tidur tak jaga. So masa tu baru macam bagi dapat peringatan lah. Bukan saya je kot, ramai orang musician yang macam kita ni. Semua macam kena tukar lifestyle, kena jaga. Tapi sekejap je pun benda tu. Tukar-tukar pun sekejap je. Lepas tu dia back to normal juga. Cuma kita kena jaga lah. Kena lebih berhati-hati lah kan. Macam kalau dah limit, dah over sangat. Dah cukup ni, aku tak boleh lebih lah kan. Kerja dulu boleh sampai 5-6 pagi kan. Potong sikit lah kan. 2 malam dah stop lah. Contoh-contoh tu lah. Kalau kita nak langgar semua, kita ni kan robot kan, kita orang. So, itu yang sekali. Itulah. Tapi saya pegang satu lah bang. Kadang-kadang benda dah tertulis bang kan, ajal masing-masing. So ajal tu tak boleh nak cakap no kan. So itu dah ajal dia lah. Kalau dia tak main muzik, kalau dia tak penat pun, kalau dia nak meninggal, Allah nak tarik masa tu habis juga. So itu je lah permission kita buat. Ya, cuba kalau boleh nak tanya pasal anxiety tadi tu. Macam mana perasaan anxiety tu? Macam mana kefikiran kita ketika menghadapi anxiety tu dan apa yang trigger anxiety tu? Anxiety tu dalam hal saya ni, dia yang mula-mula sekali masa terjadi. Dia teringat keadaan tu. Bila teringat tu kita macam perasaan tu berdebar-debar. Sebab bila saya dah study banyak pasal anxiety ni, saya baru tahu yang anxiety ni punca dia sebenarnya pemakanan. Asal dia memang saya ada gastrik yang teruk, ada GERD. So asid yang bergolak dalam perut ni kadang-kadang dia dah merebak sampai dah tak jadi sakit bola hati tu dah biasa sangat. Dia dah pergi ke main simptom-simptom lain macam jantung. So dia lebih pada macam dada berdebar yang terlampau kuat, berpeluh-peluh, tangan kiri lengur, jaw jadi keras, tak boleh bergerak. Semuanya macam jantung punya sakit. Macam akan jadi heart attack. So bila saya terlampau deep sangat, aku nak jantung ke? Aku nak kena attack ke? Sebab kita ingat arwah kiri dulu jatuh sebab jantung, sebab heart attack. Aku nak jantung macam dia ke? Dia dah relate. Dia mulalah bang, datanglah trigger tu. So anxiety saya akan dapat attack lah. So anxiety sebelum saya attack, saya selalu fikir yang saya akan mati. Aku nak mati ni. Sempat tak aku, anak aku semua ni dah fikir jauh dah. So last kali dia akan makan diri kita lah. Tak boleh tidur. Jadi depression, jadi macam murung, macam tak nak keluar rumah, macam suka menyendiri, ataupun macam bila kerja pun macam dah tak happy sebab risaukan sangat nak mati, risaukan sangat, terbayangkan sangat arwah dulu jatuh masa tengah pegang bass. Aku ni nyanyi sangat jatuh. Boleh jadi ni mati ni time nyanyi ni. So dia jadi berat-berat sangat, dia jadi kacau bilau bang. Jadi kacau bilau, dia jadi macam sakit lah. Sakit tu dia jadi, itulah anxiety yang saya hadap masa tu. So dia lebih pada sebab kita menyaksikan sampai Z masa tu arwah. So kita boleh ingat macam tentang aku tengah nyanyi ni aku jatuh. Sempat tak orang selamat aku, sempat dah jadi macam dah melarut aku ni kan. So dibawa ke malam tak boleh tidur. So tak boleh tidur, dah jadi bukan saya seorang bang ni, rupa-rupanya ramai musician yang macam ni yang berlaku benda ni. So masing-masing ada cerita masing-masing punya cerita masing-masing. So cakap ya Allah, aku macam ni, bini aku macam ni. So ni bini pun mengalami keadaan sama. Sama. Itu yang buat lagi kacau bilau tu family. So bila saya dah okey, dia tak okey. Bila saya tak okey, dia okey. Itulah sampai bila saya tanya anak saya kadang, "Mami mana?" Anak saya berjawab relax je. "Mami tengah kena attack kat atas." Okey. Nampak dah jadi macam 2-3 bulan tu kita dah macam okey kan. Daddy mana? Daddy tengah kena attack Mami kat atas. Okeylah. Sampai dah jadi macam tahu. Sebab bila wife saya punya cara lain pula. Dia lebih kepada menggigil, dia terus tak boleh tidur, dia menggigil kesejukan. Dia macam kena bentan gitu lah. Dia macam cara dia lain pula, saya lain pula. Masing-masing ada cara masing-masing. Dia tanya kawan yang lain, macam ni pula. So benda tu yang kita hadap lah. So kita makan ubat lah. Ubat
kita ambil suplemen sikit apa yang boleh. Selebihnya kita cuba patah balik lah pelan-pelan apa yang boleh buat balik. Selain daripada suplemen tu memang ada ubat-ubat daripada doktor dan sebagainya ke? Ada, doktor ada bagi saya banyak ubat, lebih kepada ubat penenang lah. Tapi saya tak makan satu pun. Sebab saya macam terlampau heavy sangat ubat-ubat yang dia bagi tu. So saya cuba macam Xanax, macam Valium macam tu. Xanax pun dia bagi saya tu. Saya tak nak ambil. So, tak nak ambil. Saya simpan je lah. Tak. Macam cuba nak kawal sendiri lah. So saya jumpa kawan-kawan yang terdekat. Masa yang kena macam contoh macam Ujang, Firdaus. Saya jumpa dia, kita sembang, kita cerita balik. Lepas tu kita decide jumpa bini arwah. Pergi kat rumah arwah. Macam mana keadaan dia orang lagi okey daripada kita orang rupanya. So saya macam, macam mana Kak Zeti boleh lagi okey daripada aku ni? So kenapa aku tak okey? Kenapa? Dia okey kan? Dia dah redha lah maksudnya. Macam dia, kita sini cakap mulut kita dah redha. Tapi sebab kita ni mungkin sebab kita menyaksikan kot keadaan tu. So kita lebih teringat-ingat abang benda tu. Terngiang-ngiang benda tu keadaan tu. So kadang-kadang orang cakap kan, aku kena KJ lama lah 20 tahun ni kan. Yelah tapi aku baik dengan dia semua. Yelah tapi aku kenal dia 10 tahun je pun. Tapi penghabisan dia aku dengan dia. So lain tau. Kau ke cerita tu lain. So kalau cerita panjang-panjang boleh bergaduh ni cakap, tak ada cerita. So macam kau nak menangkan di kawan kau, baik kau lah apa semua. Tak payah cerita dah benda tu lah. Sebab rezeki aku dapat menghadap dia tu, yang terakhir tu aku dapat rezeki tu. So yang tak best dia itulah, kita tak boleh kawal, kita pun yalah tak kuat kan benda tu. So kita tak settle lah. So ambil masa jugalah. Sekali saya jumpa Firdaus, jumpa Syed, Robot semua, bincang dengan diorang suruh saya patah balik lah pada hak jalan yang benar. So kita cuba pelan-pelan buat balik, repair. Alhamdulillah lah dia dapatlah masuk track tu balik, walaupun terkeluar kejap, masuk balik. Sebab kita patah yang kepada yang asas. Cumanya bila nak okey tu datang arwah Haji, lepas tu arwah Lok Yu. Aduh, saya macam dia lagi macam ini dah apa ni kan. So dia jadi makin sakit lah, makin berat. Lepas tu tak tahu lah, alhamdulillah dalam masa sama saya belajar menjaga makanan, jaga makanan. So saya ada jumpa orang luar, saya ada ikut beberapa grup sakit anxiety lah, orang yang pernah kena macam ni, saya belajar dengan diorang, saya tengok apa yang diorang punya makan. Memang betul pemakanan tu paling penting dalam penjagaan dia untuk orang yang sakit anxiety. Sebab benda tu kadang ada angin dia, makan dia ada angin lah, ada apalah. Semua tu punca yang menyebabkan 3 tu. Dia memang ada. Saya dah jumpa dah bang, beberapa benda. Contohnya macam dulu saya kaki kopi O kan. Kopi dah tak minum sekarang. Lepas minum kopi saya akan start. Dia akan start benda yang macam palpitation dia akan yes. Lepas tu itu punca tau. Walaupun kita rasa macam itu biasa tu, tapi sebenarnya itu punca yang akan jadi lagi 2 hari mungkin. Dia akan start nak pukul kita pun jantung. Ataupun saya pernah kena bang. Saya cakap abang lah, saya punya sakit ni, anxiety ni, saya pergi check ECG betul tak? Yang pasal wire tu kan? Yang wire tu kan? ECG tu sebulan saya pergi 4-5 kali. Mak ai. Sampai doktor tengok saya, doktor dah kenal saya, balik. Dia sudah halau saya balik. Kau tak sakit, kau balik cakap kan? Saya pergi sebulan 4-5 kali tu biasa. Pukul 3 pagi saya kena attack, saya ingat saya nak mati ni kan. Pergi klinik, cari klinik, check, jumpa klinik 24 jam. Buka pintu je, ada ECG tak? Ada ECG tak? Dah macam orang gila tanya. Sampai orang tengok macam ECG tak ada, ECG ada. Semua tengok kita pada macam kau ni okey tak dia? Sebab kita nak tanya ECG je sebenarnya. Lepas tu bila tak ECG, saya dah mula dah advance sikit. Dah tak nak tengok ECG, saya check apa dipanggil cardioenzyme. Cardio enzyme. Dia cara dia tahu cardio-enzyme. Dah terror kan? Terror. Doktor ada sini tak? Ada cardio-enzyme tak? Dia pula betul kita kan? Terror dia ni. Tak ada. So ambil darah, malam tu juga check. Memang dah sampai ECG tu saya boleh pandai baca. Saya boleh buka file tu, tengok bacaan dia. Ni okey. Dah terror orang cakap kan? Nampak dah sakit sangat lah masa tu. Ni dah jadi OVD dah. Ya bang, betul. Lepas tu last kali doktor yang saya ikut ni, seorang doktor ni kat Dasar Pandan tu. Dia macam best lah. Dia macam sendiri yang macam nak berkawan dengan saya. Dia layan saya.
Dan dia saya sekarang ni main calling dengan dia je. So sakit dia, saya call dia, tanya dia kan. Sampai dia pun cakap, Jad, tak ada apa-apa, kau kena attack. So kita tahulah kita kena, bila nak kena attack je, panic attack. So dia sendiri yang dah advice dengan cara cakap mulut je kadang, tak payah ubat lah. So kita boleh tenang lah. Kau tidak dulu saya pernah sampai kena, saya punya ni apa, jaw ni sampai pernah kena cramp, lidah ni dah kat dalam, terasa macam tu. Kita tak tahulah betul ke tak, kita rasa macam, aku tak cakap apa, macam kebas lah. Kenapa berpeluh lah. Mungkin berpeluh, tapi kita punya panik tu lebih jadikan dia lagi macam dia over. Dia develop kita punya macam risau, aku nak mati ke apa ni. Mula lah. So dia jadi makan diri lah maksudnya. Itu yang dia penat tu sebenarnya. Ada diorang ajar macam tiup dalam plastik ke? Ada bang, itu semua. Itu tak jalan. Abu je tu. Itu semua. Dah buat dah, habis tu tak jalan tu. Tak jalan kita dah pergi. Tak, kita dah hardcore dah. Kita dah pegang. Kita tak pegang gunting lah bang, nak gunting rambut dah. Masa macam dah gila dah, macam dah aku ni dah kenapa ni kan. Memang heavy lah juga. Dah kenapa ni? Aku dah kenapa ni kan. Memang tak, kadang hilang waras sekejap lah. Macam apa hal ni kan. Sebab sampai orang tengok kita pun macam, bila saya kena tetap tu kadang kita boleh nampak kita punya hitam macam tak cukup rehat kan. Macam bila jumpa kawan-kawan lain, ada ke orang yang kena yang sama lah. Kawan-kawan yang sama musician pun pernah ramai musician kena. Ramai gila bang. Ini awak rasa macam because of diorang ni artistik ke, yang lebih memberi kecenderungan untuk berlaku sedemikian ke? Jadi bang? Disebabkan diorang ni daripada golongan artistik. Jadi orang-orang artistik ni lebih mudah cenderung untuk mengalami keadaan-keadaan macam ni. Saya pun rasa benda sama juga. Sebab kita punya macam mana nak cakap, kita punya lifestyle ni, kita punya kerja ni banyak sangat mendorong lah benda-benda yang benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang kita ni, tu macam saya cakap tadi lah, kita ni punya kerja ni, vibe kita ni kadang-kadang tak tahu dari mana, daripada studio, daripada luar. Benda-benda yang tak elok ikut tu pun ada juga kadang-kadang kan, macam mengganggu kita kan. So campur-campur lah benda tu. Selebihnya kita ni orang seni bang, kadang-kadang dia punya detail halus tu lain kan. Kena sikit tapi dia punya mengelabar tu, mengelabar tu dia sangat over kan. So banyak sangat lah benda tu. Jadi kata apa, dia dah jadi berkecamuk lah. So tapi alhamdulillah makin lama makin okey sekarang. Sorry jadi apabila suami isteri mengalami keadaan yang sama, adakah dia membantu untuk satu sama lain untuk overcome the situation, ataupun kerana suami isteri mengalami masalah sama, dia menjadikan keadaan bertambah teruk? Pada pendapat awak, macam mana keadaan ni? Alhamdulillah, setiap kali kena, tak pernah kena serentak. Alhamdulillah. Kalau tak saya, dia. Kalau tak dia, saya. Jadi korang boleh saling support dah? Yes. Dan tu kita akan tahu. So, kadang-kadang kita dah tahu tau, kita perlukan tenaga haba daripada orang sebelah yang terdekat untuk dipegang kita, urut kita. Itu pun antara terapi orang yang kena anxiety. Dia kan terus dapat riliskan pelan-pelan kita punya sentuhan sakit. Yes, sentuhan tu. So ada benda-benda lain lah, macam urut. Lepas tu biasalah yang lain tu macam dia buat kita air panas, bagi minum air panas. Lain-lain lah, servis-servis yang macam yang saya kena dia buat, dia kena saya buat. Macam tu lah. So alhamdulillah lah, tak ada masalah yang dua-dua kena. Kalau dua-dua kena saya rasa terbalik dulu rumah ni. Sebab yelah, saya silap tak pergi sekolah anak kan, tak pergi Beatles kat belakang tu dah cabut lari dah tempat lain dah. Kan tu kan dia. So benda tu alhamdulillah lah, betul. Lepas tu family banyak tolong abang. Family dah mula perasan kan. Family adik-adik kita. Parents dengan adik-adik semua dah perasan macam, kau ni dah kenapa ni, Izzat dah kenapa ni, yang ni dah kenapa. So dia dah mula faham. So dia sendiri dah mula nak macam cuba tolong dengan cara yang masing-masing boleh tolong lah. So alhamdulillah lah, makin okey. Tapi bila tak okey tu kadang dia boleh perasan, Izzat kenapa? Dia nampak kan. Tak. Dia orang akan nampak macam mana kita punya tindakan macam dia orang kata kita nampak tak normal, macam resah. Macam sebab tak kena. Itu yang dah nampak rupa-rupanya. Kita rasa kita okey, tapi sebenarnya kita tak okey. Orang yang nampak kita tak okey. So macam
orang nampak aku tak okey lah sebenarnya kan. Baru kita tahu macam aku ada masalah sampai orang nampak aku tak happy ke apa ni kan. Macam bila kita buat gathering family kan macam Izzat salah. Kita seronok tapi sebenarnya orang nampak kita tak seronok. So kat situ mula timbul lah macam tak boleh ni kan. So bila kena kat isteri saya kadang dia lebih suka tak payah keluar rumah. Contohnya bila kita kena attack dia rasa tak best lah nak keluar. So dia sendiri tahu tak payahlah pergi keluar contohnya masa tu lah. So kalau kerja tu terpaksa dah keluar tapi kalau ada tu sampai pernah juga dia cakap malah nak kerja lah. So macam malah nak pergi resa lah sebab dia dah kena attack kan. Kadang-kadang kita nak cerita kat orang pula pasal benda tu. Kalau cerita kat MD nak cerita kat pengarah muzik wife aku kena attack baby kena attack macam kelakar pula kan. So kita takkan nak cerita benda-benda tu. So kita cuba solvekan dia apa yang boleh lah sebelum keluar rumah tu. Cubalah apa yang boleh. Tapi banyak dah berubah, banyak dah baik abang alhamdulillah. Sebenarnya saya tak suka bincang benda ni. Ya. Tapi saya harap apa yang awak cakap ni akan membuka mata ramai orang. Because ramai orang ramai orang tak tahu pasal kewujudan anxiety ni. Satu. Apabila orang tak tahu nanti orang ada salah tanggapan. Jadi apabila ada orang yang boleh menceritakan pasal benda ni, dia akan membuka mata orang. Jadi apabila mata orang terbuka, orang tahu ini perkara ni berlaku pada orang lain dan ada jalan penyelesaian. Ada, betul. So saya harap boleh membantu orang lah kita ni perbualan ni. Betul. Kita pun macam kita suka share dengan orang kan. Dengan orang pula ada masalah dia, cerita dia, sakit anxiety yang ni kena macam ni pula. Semua orang berbeza-beza, tak semua orang sama. Kadang-kadang saya boleh minum Nescafe, orang tak boleh Nescafe. Pun tak sama. Mula-mula saya ingatkan, saya ikutlah aturan kadang-kadang makanan tak boleh. Tapi rupanya bila makan, saya tak kena pun. Orang ni kena. So, setiap orang berbeza-beza rupanya. Ada orang boleh makan, saya sekarang ni saya tak boleh minum kopi O, saya tak boleh minum susu lembu, fresh. Susu lembu. Dulu saya memang minum susu hari-hari. Dulu saya cakap, sekarang aku tak boleh minum sebab bila minum tu dia akan start trigger apa benda. Ada sikit je dia akan start, mulalah dia nak. So, sayur-sayur ada yang sayur boleh, ada yang tak boleh. Lepas tu kurangkan minum ais tu memang tak ada lah kalau boleh. Minum air panas, air kosong kan, air suam ke. So, kita cari lah pelan-pelan apa yang boleh. Campur orang lah kadang kan. Ikut group anxiety ni lah, ikut group ni lah. Dia orang pula lagi teruk bang kadang-kadang. Ada yang lagi teruk. Ada yang tidur nampak bantal yang panjang tu pun boleh lari lah. Memang lagi, betul. Nampak macam mayat Dia kata, ni teruk ni. Kan? Aku rasa aku teruk. Tapi dia orang dah pergi tahap macam tu. Ada lagi parah, lagi kesian. So bila saya ajak wife saya masuk group tu, dia tak boleh ikut. Sebab dia cakap, dia masuk, dia lagi kena attack. Teruk. Sebab dia lagi teruk. Dia tengok perangai orang lain dia tak masuk. So biasa seorang masuk, saya akan salurkan maklumat apa yang boleh kan. Ikut lah. So alhamdulillah lah makin okey lah. Cuma ada ramai musician yang tahu saya kena benda ni. So yang bestnya kawan-kawan kan. So kita saling membantu lah. Dia nasihatkan saya. Support. Support tu yang paling penting lah. Kadang-kadang yelah yang berlaku masa tu pun saya, Ujang, siapa lagi, Eddie Slam, beberapa orang lah yang hampir yang semua ada masa tu semua kena. Tapi nampak gayanya saya yang paling teruk. Bila kita boleh aku yang paling teruk lah daripada diorang ni. Diorang dah okey, aku tak okey. So itulah, cari sendiri apa yang boleh hilangkan benda tu. Jadi sebenarnya nak alatkan ubat tu saya tak minat sebab yelah kalau tidak nak ubat bolehlah tenang terus kan. Tapi kan once dia dah start makan biji tu kita rasa macam nak mengalahkan dia pula. Boleh jadi addict. So saya rasa macam kalau boleh cuba lawan lah, buat cara lain lah apa yang boleh kan. Tapi alhamdulillah banyak baik lah sekarang. Memang dah berbeza lah. Macam dari segi senaman semua awak buat tak? Senaman tu lah bila dah start itulah cerita dia bila itu hari saya nampak awak ada time yang banyak bersenam. Yelah itu semua itu punya pasal lah tu. itu semua tanda-tanda nak bagi release lah benda tu kan. Dah mula lah nak start kata apa nak mengamalkan cara hidup sihat kan apa. So kita cubalah cari ruang lain lah. Kadang-kadang ada masa tu kita fikir nak sihatkan badan kita buat macam tu. Selebihnya kita nak cari ruang untuk kita isi masa kita dengan benda yang baru lah kan. Aku nak try jogging kot supaya benda tu boleh lupa ke release kan.
bang, saya pernah bang benda tu kelakar juga 2-3 kali sampai kat Tasik kita nak jogging dah bersiap-siap semua sampai Tasik, tengah-tengah lari tu kau cakap, kenapa kau macam nak mati Kenapa? Saya balik bang. Dia Alah. datang tiba-tiba dia datang. Oh, dia datang. Dia Sedang datang jogging tu dia datang. Tengah jogging tengah jogging saya rasa macam tak kena macam dada aku masa sakit apa ni. Kejauh dia sampai aku nak mati. Kalau mati kat sini macam mana ni? Saya balik. Itu time kena attack tu macam tu. Balik masuk kereta, balik rumah. Pernah pegap masuk kereta, pergi klinik. ECG. Apa nak jadi aku ni ECG lagi, buang duit lagi kat ECG. Faham macam itu pun pernah. Memang berlaku bila kena attack tu, tak ada benda yang boleh halang kau untuk kau takut. Maksudnya dia memang kau terus macam, aku kena attack ni. Kita tahu kita kena attack, kita tak mengaku. Tak mengaku kena attack, tapi kita rasa macam tu cakap, aku nak mati ni kot, aku akan mati. Sekejap aku mati kot. Sudah, dia je fikir mati je. Tengah solat pun boleh berhenti bang. Kadang-kadang masa tu saya kena solat macam berhenti. Tengah sujud kan, Tentu aku mati tengah sujud. Bangun. Tengah sujud mati kan bangun kan. Kau bangun. Kenapa kau bangun kan? Biar. Jadi aku ni mulalah cakap, ini dah sakit tak gila pun aku ni kan. Orang lagi nak mati time sujud, kau pergi bangun time sujud apa kan? Sebab dah berkecamuk masa tu panik. So macam, ini dah panik dia lain macam. So macam, ini dah melampau sangat kan. Tu yang, tapi itulah, saya rasa last kali saya jumpa pelan-pelan cari, ni lah jaga makanan, lifestyle tukar sikit. Lepas tu, itu yang paling penting lah. Ya. Kalau saya punya program ni, kalau tengok perbualan saya dengan Adri Hashim, kita ada borak pasal ni. Eddie pun kena, saya tahu. Kita ada borak pasal benda ni. Eddie pun pernah, saya pun pernah adalah sembang dia juga benda tu. Dia pernah cakap saya, jangan layan sangat lah macam benda-benda tu lah. Kadang-kadang dia kata, elakkan lah baca-baca WhatsApp semua yang boleh mengundang ni kan. Yalah, macam contoh macam tengah-tengah COVID ni kan, kita baca sikit je, kita dah terus. Orang ZT ni dia punya sensitif lain macam sikit. Kadang-kadang benda yang tak apa-apa pun dia boleh terusik. So dia kata kena elak lah, baca benda yang patut je, ataupun tengok yang apa JKM keluarkan, itu yang kau ikut. Yang orang-orang viral semua tak payah layan. Itu nasihat dia lah. Itulah guna kawan-kawan yang baik ni, dia banyak tolong kan benda tu. Betul. Sangat setuju. Wow. Tapi itulah, Zeti ni penat lah bang. Maknanya malak cerita buat benda ni, kadang dia cerita kan dia lalu lah. Itu yang malang tu kadang-kadang kan. Ya, faham. Tapi itulah, kita ada kawan-kawan kan, kawan-kawan kita. So kalau apa-apa hal, call lah kawan-kawan tu. Kalau perlu kalau saya perlu, selalu call saya pun call lah saya, tak apa. Saya pun faham benda ni. Yes, insyaAllah. Saya selalu call Firdaus Mahmud kan. Dia pun banyak agak tolong saya. Dia, lepas tu Ujang, semua tu banyak lah yang cakap benda yang serius lah kan. Maksudnya Syed yang membase robot tu, dia pula banyak bantu dari segi apa orang cakap, balik ke asas lah kan. So kita nak tanya ustaz terus pun kita segan kadang kita tak jumpa kat mana kan. Tapi cari kawan-kawan yang pandai-pandai sikit lah kan. Pandai-pandai ni boleh tolong lah. Tapi yalah, nanti takut kita lebih-lebih kan, berat sangat kan. Terus macam kita cuba cari benda yang lebih kurang lah. Kadang-kadang kawan kita sendiri boleh tolong, kita tolong kawan je lah. Itulah guna kawan kan sebenarnya. Yes. Kawan ni untuk tujuan macam ni, dan untuk buat kerja-kerja gila. Yes. Ada time diorang gila. Saya kalau dengan Firdaus tu memang kadang-kadang memang tak masuk akal ni, melawak memang kasar kan. Memang walaupun dia berada saya kan, tapi memang kita dah biasa. So kita memang kasar kan, macam tak masuk akal ni, macam boleh touching gila-gila kan. Tapi bila cerita benda ni, bila patah balik pada ni,
dia akan jadi benda yang dia akan jadi brother yang best lah. Cool lah, boleh tolong kawan-kawan lah. So saya perlukan orang macam tu lah. Awak umur berapa sekarang, Kat? 40. Muda lagi 40. Muda. Life begins at 40. Dan semua yang jadi James Bond bermula di umur 40. So tahun ni awak ada chance jadi James Bond. InsyaAllah. Dia semua macam ni bang. 40. Takut tambah seorang lagi je. Masak ni. Aduh. Alang-alang tambah seorang biar terus tambah 3. Aduh. Alang-alang menjeluk perkataan biar sampai ke tiap pasam. Bang. Dia macam ni. Masalah dia, saya tak boleh jadi player. Rumah kerja sama. Macam mana? Tak boleh. Try dah dulu. Masak. Jadi hal kan. Tak, bukannya dia jadi hal. Orang lain yang jadi hal pula. Fahal kan? Kau lah nak sibuk nak menyampai pula. Elak kan? Orang kenal lah bang. Sebab yelah kita Alhamdulillah sebenarnya saya bersyukur juga. Sebab orang kata apa orang cakap apa macam mana, ada baik juga bila kita dapat pasangan kita kerja dengan yang sama ni. Sebab saya ni dulu sebenarnya tak ada feeling pun dengan wife saya ni dulu. Sebab kita kerja. Serius, ini jodoh. Saya cakap terus terang bang, ini soal jodoh. Saya tak sangka yang saya kahwin dengan kawan kerja saya. Gitu kan. Sebab masa mula-mula dulu memang kita tak pernah berkawan yang serius sangat. Lepas tu macam lama-lama macam, oh ini jodoh aku lah. So dalam masa yang sama, orang mula kenal, Izzat dengan Baby ni dulu kerja sama laki bini lah kan. So pernah juga mula-mula macam kita outstation, show mana-mana, orang pelik kan. Rasa dah sebilik punya atas sebilik kan. Ada bang, ada orang tak tahu lah dulu. Lepas tu lama-lama macam orang dah boleh tahu macam patutlah lagi bagus lah kat kos lah kan panggil Izzat dan Baby. Satu bilik je pakai, tak payah pakai banyak bilik. Patutlah industri hiburan ni banyak maksiat. Padahal sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia memang rumah kita kan. So itulah dia macam saya cakap tadi lah. Audio hilang. Tidak kedengaran. Boleh dengar tak? Boleh dengar. Okey dah kedengaran balik. Okay, dah nak habis. Okey dah apa. Okey. Menarik perbualan kita hari ni. 1 jam 43 minit berlalu macam sekejap je. Boleh lawan Nan lah. Belum lagi. Belum lagi. Sikit lagi. Itu kau tengok tu dengan Nan tu berapa jam. Gila lah. Ini tak gila lah. Berapa jam ni? Kat 2 jam lebih je. Aduh. Boleh bang. Nanti insyaAllah. Nan memang best lah Nan best. Sembang dia. Terima kasih banyak awak punya masa, awak punya cerita, awak punya nasihat, kongsi pengalaman tu. Pengalaman ni lah yang saya nak dengar dan saya rasa ramai orang nak dengar. Because pengalaman ni tak ada kat orang lain, ada kat awak dan awak kongsi dengan kita semua. Itu yang mahal. Dia bang, lepas PKP kalau ada time kita jumpa one-to-one sembang lagi best lah kita buat. Ini tak nampak kan. Cantik. Kita jumpa sembang yang record pun tak apa. Kita sembang berdua berdepan lagi best kan. Cantik. Boleh sokok, boleh ni. Cantik Ini kat rumah kan. Cantik. Satu time ni kita buat baru lah. Cantik. Kita boleh banyak kupas lagi lah pasal benda. Banyak lagi saya nak share bang punya. Please. Pasal experience, pasal konsert, pasal artis-artis yang saya boleh share masa kerja. Banyak sangat. Memang nak share pun nanti. Cantik. Terima kasih banyak. Right. Terima kasih banyak-banyak. Saya punya respect terhadap awak meningkat berlipat-lipat kali ganda. Awak tahu kan? Abang lagi saya macam wow. Ini Samad ni babe. Nak call aku ni kan. Saya harapkan rupa je. Harapkan rupa. Dah siut. Bang, baik bang. Apa style lu? Okey. Aduh, ini tapi terima kasih bang. Masih banyak sebab offer jugalah buat interview ni. Bukan senang dapat benda ni kan, peluang ni kan. Jelah.
dalam ramai-ramai tu berpilih saya. Macam, oh okey. Memang nak sangat lah kita sembang macam ni kan. Best or not. Terima kasih. Alright, baik. Ya, InsyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin salam kat wife awak. Alright. Okay. Alright bang. Okay, selamat malam. Alright, Good night. selamat. Malam. Alright, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi